Okey, kita mulakan surah Az-Zukhruf mulai ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika, dan seperti itulah. Ma tiada, arsalna telah kami utuskan, min daripada, qablika sebelum engkau. Min qaryatin daripada satu negeri. Fi qaryatin pada satu negeri. Min nazir daripada seorang pemberi ancam. Illa melainkan. Qala telah berkata ia. Mutrafuha, orang-orang yang mewahnya. Orang-orang yang mewahnya. Inna, sesungguhnya kami. Wajadna, telah kami dapati. Aba'ana, akan bapa-bapa kami. Ala ummatin, atas satu agama. Ummah di sini makna din, ya. Makna milah. Makna milah itu makna agama. Selalu ummatin umat. Tapi ada makna umat dengan makna milah, iaitu agama. Wa inna, dan sesungguhnya kami. Ala, atas. Asarihim, jejak-jejak mereka. Muqtadun, orang-orang yang mengikut. Orang-orang yang mengikut boleh. Baik, saya masuk mula. Wa kadzalika ma arsalna min qablika. Dan seperti itulah, tiada telah kami utuskan daripada qablika sebelum engkau. Engkau ni balik kepada Nabi SAW. Ya, mana kami tidak utuskan daripada sebelum engkau ya Muhammad. Fi qaryatin, pada satu negeri. Min nazir, daripada seorang pemberi ancam. Seorang pemberi ancam ni maknanya ialah Rasul. Tidak kami utuskan seorang Rasul dalam satu negeri. Itu bahasa dia macam tu. Illa, melainkan. Qala, telah berkata ia mutrafuha, orang-orang yang mewahnya. Orang mewah ni orang yang berpengaruh. Orang yang senang-senang. Yang kaya-kaya. Jadi, orang-orang yang mewah ini, ia mempengaruhi orang-orang lain atau masyarakatnya. Dan orang mewah ni kata apa? Inna wajadna aba'ana ala ummatin. Sesungguhnya kami, telah kami dapati akan bapa-bapa kami atas satu umat. Satu umat di sini makna tadi milah, atas satu agama. Dia kata apa? Kami dapati daripada moyang-moyang kami atas satu agama.
Wa inna ala atharihim muqtadun. Dan sesungguhnya kami atas jejak-jejak mereka, ya, muqtadun ni boleh dikatakan orang-orang yang jadi pengikut. Nah, orang-orang yang jadi pengikut. Itu cantik ya. Mana kami, ya, kami hanya jadi pengikut kepada moyang-moyang kami, agama moyang-moyang kami. Ya, jadi maksudnya apa? Maksudnya orang-orang yang mewahnya ni mempertahankan agama nenek moyang mereka. Ya, agama apa? Agama musyrik. Ya, agama keberhalaan. Jadi, ya, dia, ya, sebagai keturunan ini, dia hanya mengikut jejak-jejak moyang-moyang mereka. Artinya mereka tidak mahu satu pembaharuan yang dibawa oleh Rasul Allah ini. Itu sebab itu ayat ini memberitahukan kepada Nabi SAW. Semoga ya, Nabi juga kena faham. Yang akan jadi penghalang dakwah Nabi atau kerasulan Nabi SAW, ia tergolong mereka yang mutrafuha, orang-orang yang mewahnya. Ya. Baik, di sini kita jumpa perkataan arsalna. Arsalna ialah fi'il madi, ya. Na domir kepada arsala. Jadi nak jadikan kami itu na lah. Jadi kalau tak ada na tu balik kepada 4 huruf arsala. Ya, agak-agak macam mana nak buat fi'il amar kalau 4 huruf arsala jadi apa? Ya. Siapa tahu boleh sebut arsala jadi amar. Arsil. Ya. Jadi kita nak jadikan fi'il amar ni daripada 4 huruf tu bunyikan bawah. Arsala, arsil. Kan? Jadi arsil tu dah jadi fi'il amar. Kalau fi'il mudhari'nya arsala yursilu. Kerana 4 huruf. Kalau 4 huruf nak jadikan fi'il mudhari' tu mulakan dengan dhammah. Arsala yursilu. Ya. Amarnya arsil. Nahinya la tursil. Tak ada tar ya, tursil. Kenapa? Ya, sebab dia 4 huruf. Ya. 4 huruf kena bezakan dengan 3 huruf. 3 huruf tarsil boleh, tapi 4 huruf tak boleh. Tursil. Ya. Arsala, yursilu, arsil, la tursil. Jadi fi'il nahinya la tursil. Isim fa'ilnya letak mim, mursil, mursilun. Isim maf'ulnya letak baris atas pula, mursalun. Kalau mursilun yang mengutus, mursalun yang diutus. Ya. Mursilun, mursalun. Mutrafuha. Ya. Mutrafuha ni asalnya mutrafuna. Ya, mutrafuna. Maknanya orang-orang yang mewah. Ni mana orang yang diberi kemewahan, diberi kesenangan. Ini adalah isim maf'ul ya, mutrafun. Kalau isim fa'ilnya mutrifun. Mutrifun. Isim ini isim maf'ul ya. Bunyikan apa? Mutrafun. Kalau isim maf'ulnya kebawahkan mutrifun. Ini isim maf'ul. Isim fa'ilnya bunyikan bawah, mutrifun. Ya. Boleh dimaknakan juga mutrafun ni yang diberi kemewahan. Ya.
Kalau mutrifun orang-orang yang mewah. Madinya 4 huruf. Atrofa. Alif tarofa, atrofa. Mudhari'nya kalau 4 huruf, atrofa, yutrifu. Amarnya atrif. Nahi la tutrif. La tutrif. Isim fa'il mutrifun. Mutrifun. Isim maf'ul mutrafun. Ya. Dan kita jumpa perkataan ya wajadna. Wajadna. Ini na tu kami. Ya, kalau buang na asalnya wajada. Wajada. 3 huruf. Fi'il madhi 3 huruf. Wajada yajidu. Mudhari'nya yajidu. Wajada yajidu. Amarnya apa? Jid. Nahinya la tajid. Ya. Isim fa'ilnya tak ada guna mim sebab ada 3 huruf. Wajidun. Wajidun. Dia tak boleh guna mim ya. Isim fa'ilnya sebab ada 3 huruf. Isim maf'ulnya maujudun. Maujudun. Kan orang selalu sebut maujud, maujud, maujud yang didapati. Kalau wajid yang mendapati, maujud yang didapati. Itu isim maf'ul tu. Isim maf'ul 3 huruf maujud, maf'ulun timbangannya, maf'ulun, ya. Okey, satu lagi di sini. Muqtaduna. Muqtaduna ni isim maf'ul ya. Kalau isim fa'ilnya membunyikan bawah. Apa dia? Muqtiduna. Muqtiduna. Kita buang wanun, kita buat untuk seorang ya. Seorang kita tak payah gunakan wanun, gunakan tanwin. Ya, muqtadun. Dun bunyikan tanwin. Muqtadun. Kalau isim fa'il muqtidun. Muqtidun. Yang mengikut. Muqtadun yang jadi pengikut. Okey. Fi'il madinya 4 huruf. Aqtada. Bukan ak. Aqtada. 4 huruf. Aqtada af'ala. Anzala sama. Aqtada. Mudhari'nya apa? Yuktidu. Isim fi'il mudhari' yuktidu. Amarnya aktid. Aktid ya, mungkin tak biasa kalimah ni jadi macam ganjil kan. Aktid. Kalau nahi la tuktid. Barikan domah sebab 4 huruf. La tuktid. Isim fa'ilnya muqtidun. Isim maf'ul muqtadun. Okey, muqtadun. Okey, kita sambung ayat 24. Qala telah berkata ia. Awalau dan adakah jikalau.
Dan adakah jikalau ji'tukum telah datang aku kepada kamu. Telah datang aku kepada kamu. Ahda bi ahda. Dengan yang lebih terpimpin. Mimma daripada apa yang wajadtum telah kamu dapati. Alaihi atasnya. Aba'ana akan aba'akum akan bapa-bapa kamu. Qalu telah berkata mereka. Inna sesungguhnya kami. Bima dengan apa yang ursiltum telah diutus kamu. Bihi ya, dengannya. Kafirun, orang-orang yang kafir. Bracket tidak percaya. Biasa mas mula. Qala telah berkata ia. Telah berkata ia mana Rasul. Awalau ji'tukum bi ahda. Dan adakah jikalau telah datang aku kepada kamu dengan yang lebih terpimpin bi ahda dengan yang lebih terpimpin mimma wajadtum daripada apa yang telah kamu dapati alaihi atasnya aba'akum akan bapa-bapa kamu. Jadi Rasul berkata kepada mereka, ya, kepada umatnya. Dan adakah jikalau aku telah datangkan kepada kamu dengan yang lebih terpimpin, lebih memberi petunjuk daripada apa yang kamu dapati, daripada bapa-bapa kamu. Adakah kamu juga nak ikut ya, kesesatan moyang-moyang kamu? Walaupun aku membawa satu petunjuk lebih benar daripada moyang-moyang kamu. Qalu telah berkata mereka kaum itu, inna bima ursiltum bihi kafirun. Sesungguhnya kami dengan apa yang telah diutus kamu dengannya orang-orang yang kafir. Man tidak percaya. Kalau kita susunkan, kafirun ini menjadi khobar inna. Jadi inna kafirun. Kalau kita tahu khobarnya, jadi bahasa dia sesungguhnya kami orang-orang yang kafir, maknanya tidak percaya bima ursiltum bihi dengan apa yang telah diutus kamu dengannya. Atau kita susunkan, sesungguhnya kami tidak percaya dengan apa yang kamu diutus dengannya. Maknanya kami tak percaya langsung. Itu makna kafir. Kafir ni dah tak percaya. Macam itulah. Ya. Ini jawapan kaumnya terhadap Rasul yang datang kepada mereka. Baik ya, kita tengok kedudukannya. Kita jumpa perkataan wajadtum. Tadi kita jumpa wajadna. Ya, cuba kita ulang sekali lagi. Kalau wajadtum, madi, ni madi. Tum tu tanda kamu. Kalau tak ada tum, wajada. Wajada mudhari'nya apa tadi? Yajidu. Amarnya jid. Nahi la tajid. Isim fa'il wajidun. Isim maf'ul maujudun. Ya.
Qalu telah berkata mereka. Qalu tu jamak. Kalau mufradnya qala. Ya. Qala. Ini biasa kita jumpa dan kita kena ulang-ulangkan, ya. Qala madi. Kalau mudhari'nya apa? Yaqulu. Qala yaqulu. Amarnya kul. Nahi la takul. Isim fa'il qailun. Qailun, mana yang berkata. Qailun. Isim maf'ul mauqulun. Mauqulun lalu ditulis buang waw jadi maqulun. Ya, maqulun. Baik, ya. Itu perkataan qala. Ursiltum itu adalah perkataan madi majhul. Ya, kalau ma'rufnya arsalah. Arsaltum, arsaltum. Buang tum jadi arsalah. Ini ursiltum. Nah, kena dia majhul depan dengan bawah. Sebab itu terjemahannya ada di. Telah diutus kamu. Nak kenal dia ada di tu depan dengan bawah tu. Ursil. Ursilu. Ursilu. Ursiltum. Kalau seorang ursila. Ursila. Baik, kafirun ni jamak muzakkar salim, ya. Daripada 3 huruf dia akan isim fa'ilnya bunyi begini, kafirun. Kalau 4 huruf dia tak boleh bunyi panjang, ka digunakan mim. Ya, ini artinya dia 3 huruf. Kalau 3 huruf isim fa'ilnya bunyi kafirun atau kafirin. Tengok ayat lah. Kalau ada huruf jar, min kafirina. Kalau tak ada huruf jar atau tak jadi maf'ul, dia tetap kafiruna. Madinya apa ni? Kafaro. Kafaro mudhari'nya yakfuru. Kafaro yakfuru. Ya. Amarnya ukfur. Kalau kalau 3 huruf kita bergantung pada mudhari', ya. Jadi kalau mudhari'nya bunyi yakfuru, ujung dah bunyi fur. Furu. Fur. Jadi awalnya bunyikan depan juga, ukfur. Nahi la takfur. Isim fa'il kafirun, isim maf'ul makfurun. Makfurun. Sekali lagi. Kafara yakfuru. Lagi. Ukfur. Nahi la takfur. Isim fa'il kafirun, isim maf'ul makfurun. Apa makna kafaro? Telah kafir ia. Yakfuru, ia kafir. Ukfur, kafirlah oleh engkau. La takfur, jangan engkau kafir. Kafirun, yang kafir. Tak apalah, tak payah sebut orang, tak apa. Yang kafir. Magfurun, yang dikafirkan. Okey, kita sambung ayat yang ke-25. Ya. Ayat 25. Fantaqomna.
maka telah bertindak balas kami. Maka telah bertindak balas kami. Minhum, daripada mereka. Fanzur, maka lihatlah oleh engkau. Kaifa, bagaimana. Kana, adalah ia. Akibatu, kesudahan. Al-mukazzibin, orang-orang yang mendustakan. Baik, semak semula. Fantaqomna, maka telah bertindak balas kami. Kami di sini Allah. Minhum, daripada mereka. Mereka, ya, kaum yang mendustakan Rasul itu. Ya, yang mengkufuri Rasul itu. Allah bertindak balas buat mereka atau kepada mereka. Fanzur, maka lihatlah oleh engkau. Kaifa kana akibatul mukazzibin, bagaimana adalah ia kesudahan orang-orang yang mendustakan. Ya, jadi akhirnya apa akibatnya? Ya, orang yang mendustakan Rasul, Allah binasakan mereka. Ya. Allah lenyapkan mereka di muka bumi, tidak sempat untuk mereka beriman dan bertaubat. Yang mana kematian itu adalah mati yang paling menyesal, yang akan mengekalkan mereka mengekal mereka dalam neraka selama-lamanya dan jadi bahan bakaran api neraka. Ya, atau kehidupan akhir yang paling menyesal buat mereka. Itu akibat ya mendustakan Rasul-Rasul Allah. Allah tidak bagi kesempatan untuk dia bertaubat. Jadi matinya dalam keadaan mati yang kufur. Okey, kita jumpa perkataan ni panjang. Intaqomna. Kalau kita buang na, mim tu jangan dimatikan ya. Mim tu barikan atas. Jadi intaqoma. Itu maknanya iyalah tu. Telah bertindak balas ia. Tak ada domir. Intaqoma. Berapa huruf tu intaqoma? Cuba kira dulu. Nanti ya, silap. Belum buka. Intaqoma. Berapa huruf? 5 huruf. Alif nun ta 3, qaf mim 2, 5. Ya, kalau intaqoma, fi'il amarnya apa? Bunyikan bawah sebelum akhir. Ta fi'il amar. Intaqoma, kalau nak jadikan fi'il amar, bariskan bawah huruf sebelum akhir. Intaqim. Jadi fi'il amar. Ya. Intaqoma, intaqim. Macam tu. Ya. Dah jadi fi'il amar. Intaqoma, mudhari'nya yantaqimu. Amarnya intaqim. Nahi la tantaqim. Baik, kita ulang semula. Madi intaqoma. Mudhari yantaqimu. Amarnya intaqim. Nahinya la tantaqim. Kalau isim fa'il guna mim sebab dia dah lebih daripada 3 huruf. Ni dah 5 huruf. Jadi kita guna mim. Jadi apa? Muntaqimun. Kalau isim maf'ul letak naik atas barisnya. Muntaqamun.
Muntaki, muntako. Ha tu. Muntakimun, muntakomun. Ya. Baik, ulang balik ya. Sekali lagi, intakoma, mudhari, yantakimu, amar, intakim, nahi, la tantakim, isim fa'il, muntakimun, isim maf'ul, muntakomun. Baik, depannya perkataan fanzur. Kalau buang fa apa nak bunyikan? Unzur. Unzur. Agak-agak pel apa tu unzur? Amar. Unzur. Ya, lihatlah oleh engkau. Madinya apa? Mana pula anzala? Ha? Nazoro. Nun zoro. Nun zo dengan ro. Nazoro. Nazoro mudhari'nya apa? Mana tahu dia yanzuru? Mana ada kamu buka kamus pun tidak. Kenapa tahu yanzuru? Sebab tak ada. Tengok amar dia. Tengok amar dia. Amar dia dah payah tengok kamus dah. Amar dia kan unzur, zur tu. Artinya zu tu baris depan lah. Yanzuru. Dah tengok pada fi'il amar tu. Kan fi'il amar daripada mudhari'. Jadi yang tepatnya tengok pada amarnya. Siapa tadi cakap tu? Tengok amar tu. Yanzuru. Daripada amar tu lah zur. Zuru. Jadi nazara yanzuru. Dia mesti tepat dengan amar. Ke amarnya unzur. Baik, ulang. Nazara yanzuru. Amarnya unzur, nahi la tanzur. Isim fa'il nazirun. Nazirun sebab 3 huruf ya. Nazirun. Isim maf'ul manzurun. Manzurun. Okey, kana akibatul mukazzibin. Kana ni pun perlu dibiasakan sebab selalu jumpa. Kana mudhari'nya apa? Yakunu. Amarnya kun. Nahi la takun. La takun. Baik, ulang balik. Madi kana. Mudhari' yakunu. Amar kun. Nahi la takun. Isim fa'il kainun. Kainun. Kaf alif hamzah nun. Kainun. Hamzah bawa'i ya. Kainun. Isim maf'ul makunun. 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 Okey, akibatul mukazzibin. Ni satu lagi. Mukazzibin isim fa'il. Mukazzibun. Kita letakkan tanwin dulu ba tu ya, mukazzibun.
yang mendustakan. Kalau isim maf'ulnya yang didustakan, naikkan atas zi jadi za, mukazza, mukazzabun. Kita jangan sebut alif lam tu. Alif lam tu kita tinggalkan, ambil mim saja. Mukazzibun, mukazzabun. Mukazzibun mana yang mendustakan. Mukazzabun yang didustakan. Fi'il madinya kazzaba. Amarnya apa amar? Kazzaba. Kazib. Ke bawah kan. Kazzaba, kazib. Nak buat fi'il amar macam tu. Daripada 4 huruf tu. Kazzaba, kazib. Baru kita cari mudhari'. Kazzaba, mudhari'nya yukazibu. Okey, ulang balik. Kazzaba, yukazibu. Amarnya kazib. Nahi la tukazib. Isim fa'il mukazzibun. Isim maf'ul mukazzabun. Mukazzibun, mukazzabun. Okey, kita sambung lagi ayat selanjutnya, iaitu ayat yang ke-26. Wa'iz dan ingatlah di waktu. Qala telah berkata ia. Ibrahim oleh Ibrahim. Li abihi kepada bapanya. Wa qaumihi dan kaumnya. Ini sesungguhnya aku. Baro'un yang berlepas diri. Mimma daripada apa yang. Ta'budun kamu sembah. Baik saya mak semula. Wa idh qala Ibrahim. Dan ingatlah di waktu telah berkata ia oleh Ibrahim li abihi kepada bapanya. Bapanya, gelaran dia Azar, bapanya Azar. Bapa Nabi Ibrahim tu, Wa qaumihi dan kaumnya. Dia berkata kepada bapanya dan kaumnya dengan kata-kata ini baro mimma ta'budun. Sesungguhnya aku yang berlepas diri daripada apa yang kamu sembah. Mani bapanya dan juga kaumnya adalah penyembah-penyembah berhala. Nabi Ibrahim daripada kecil sampai dewasa dilingkungi dengan suasana penyembahan berhala. Setelah dia dewasa dan diangkat sebagai nabi, dia pun berlepas diri daripada apa yang disembah oleh kaumnya. Tapi kena ingat bahawa sejarah Nabi Ibrahim, walaupun dia duduk dalam kalangan masyarakat yang menyembah berhala, dia tidak minat nak ikut-ikut pesta-pesta berhala, nak mengikut jejak ayahnya ataupun kaumnya. Dia tak minat. Jadi sampai dia dewasa, memang hati dia memberontak, tak senang dengan penyembahan berhala ini, sehingga Allah memberikan hidayah kepada Nabi Ibrahim sebagai seorang Rasul, Nabi dan Rasul. Dia berlepas diri terus dan berkata terus terang yang dia berlepas diri daripada sembahan-sembahan itu.
Baik, kita jumpa di sini perkataan ta'budun. Apa madinya? Nanti ya, sekejap. Apa madi ya'budun? Sekejap. Ya'budun apa dia? Madi dia? Abada. Abada mudhari'nya? Ya'budu. Mana tahu ya'budu tu? Ta'budu. Dah ada ta'budu tu, itulah mudhari'nya. Tak payah nak buka kamus lagi. Ya. Abada ya'budu. Amarnya apa? Ubud. Bukan u. Kalau bunyi bud, awalnya mesti bunyi doma juga. Bud, ubud. Ubud. Kalau nahi, la ta'bud. La ta'bud. Ulang balik. Abada mudhari ya'budu amar ubud nahi la ta'bud isim fa'il bidun isim maf'ul ma'budun ma'bud ma'budun yang disembah. Ma'bud mana yang disembah? Abidun yang menyembah. Baik, ya, illa sambung ya, illa melainkan. Melainkan allazi Tuhan yang fataroni telah menciptakan ia akan daku. Fa innahu maka sesungguhnya ia sayahdini bakal ia pimpin akan daku. Saya mas mula. Illal ladzi fataroni fa innahu sayahdin. Melainkan Tuhan yang telah menciptakan ia akan daku. Maknanya dia berlepas diri daripada bapanya dan kaumnya menyembah berhala itu. Melainkan yang dia tidak berlepas diri ialah kepada Tuhan yang telah menciptakan ia akan daku, kata Nabi Ibrahim. Bainahu maka sesungguhnya ia, iaitu Allah, sayahdini bakal ia pimpin akan daku. Akan daku itu pada ni ujungnya. Sayahdini ya. Bakal ia pimpin akan daku. Baik. Perkataan fatoro mudhari'nya apa? Dah tengok kamu dah. Fatoro apa? Yafturu. Ya. Kalau amarnya uftur. Nahi la taftur. Isim fa'il fatirun. Kadang ada ayat fatiros samawati. Fatiro tu surah Fatir, baru ingat. Surah Fatir. Tu yang menciptakan. Ya. Kemudian isim maf'ulnya mafturun. Jadi isim fa'ilnya Fatir, surah Fatir, ada satu surah tu ya, surah Fatir. Sayahdini bakal ia pimpin akan daku, ya.
Baik, kita ambil biar kenal. Sayahdin, sin tu mana bakal tu ialah penambahan saja untuk menjadikan fi'il mudhari' tu lebih lama. Diletaklah sin tu mana bakal. Makan ya lamu. Ya lamu contoh, kalau nak jadikan lama, letak sin, sayak lamu. Bakal ia mengetahui, mana lagi lama lah. Ya. Kalau ia mengetahui, masa tu. Kalau bakal ia mengetahui, sayak lamu. Sama dengan Yahdi. Yahdi ni, ya, kalau nak jadikan lama, dia tak sin tu, Sayahdi. Baik, kita tinggalkan penambahan sa tu, kita ambil Yahdi. Yahdi ni adalah mudhari'. Yahadalia, Yahdi. Maknanya fi'il mudhari'. Ni tu penambahan akan daku. Nun tu, nun bawah ni, asalnya nun ya, ya. Nun ya mati bawah ni. Dibuanglah ya dia, tinggalkan nun. Dibariskan bawah. Baris bawah tak boleh buang. Itu nak membuktikan yang aku, makna aku. Ni. Nun ya. Ya. Ya tu yang dibuang. Sebab kedudukannya di akhir ayat. Supaya nampak cantik dalam tulisan semua nun. Tapi dalam banyak nun, nun tu baris atas, baris depan, ya. Tapi yang ni baris bawah. Ya. Dia punya baris bawah. Ni bawah tu asalnya nun ya. Baik, apa madinya Yahdi? Ni kita dah jumpa mudhari' Yahdi. Apa madinya? Hada. Hada. Mudhari'nya Yahdi. Hada Yahdi. Amarnya apa? Ihdi. Macam kita jumpa ihdinas siratal mustaqim, ya, ihdi. Ihdi. Hada Yahdi ihdi. Nahi la tahdi. La tahdi. Ihdi dengan la tahdi tak ada ya akhir, ya. Kena ingat tu. Ihdi alif hadal saja. Ya tu kena buang. La tahdi pun sama. La tahdi ya tu kena buang. Kalau isim fa'il? Hadiyun. Hadiyun. Dan terkadang jadi tulisan dia hilang ya dia, tinggal hadin saja. Hadin. Hadin tu asalnya kalau kita jumpa hadin, maknanya hadiyun. Ya tu dibuang sebab ya tu mu'tal. Tinggallah hadin. Ya. Hadiyun. Kalau isim maf'ulnya mahduyun. Jadi mahdun. Mahdun. Ya, asalnya mahduyun. Ingatkan maf'ulun dah. Maf'ulun. Mahduyun. Ya. Maf'ulun. Ya. Baik, satu ayat lagi, ya. Ayat yang ke-28. Wa ja'alaha, dan telah menjadikan ia akannya. Dan telah menjadikan ia akannya. Kalimatan baqiyah. Kalimah yang kekal. Kalimah yang kekal. Fi aqibihi, pada keturunannya. La'allahum, mudah-mudahan mereka, yarji'un, mereka kembali. Ulang, ya. Tengok semak semula. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan, dan telah menjadikan ia akannya kalimah yang kekal fi aqibihi, ya, pada keturunannya. Kalimah ni kalimah tauhid. Maknanya dengan itu
Kalimah yang kekal ialah kalimah tauhid yang dapat dipahami bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Itulah yang dipegang oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan nabi-nabi yang lain. Ya, dipegang ya terus-menerus sampailah hari ini kita pun berpegang dengan kalimah itu. Ya. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali ya. Mana kembali kepada agama Nabi Ibrahim bapa mereka yang sebenar. Ya, bukan agama syirik, ya, tapi agama tauhid. Okey, kita ambil satu saja last sekali iaitu yarji'un. Mereka kembali. Kalau madinya apa? Madi raja'a mudhari yarji'u. Amarnya irji, ke bawah, ji'u ji ya, irji. Nahi la tarji. Isim fa'il raji'un. Selalu kalau jamak orang sebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Kalau satu raji'un saja. Kalau ramai raji'una. Ya. Itu isim fa'il tu. Kalau isim maf'ul raji'un marju'un. Sekali lagi ulang. Madi mudhari yarji'u, amar irji nahi la tarji, isim fa'il raji'un, isim maf'ul marju'un. Okey, alhamdulillah pandai semua ya. Sadaqallahul azim.